Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Salam muafakat nasional, salam Perikatan Nasional dan selamat sejahtera. Ramesh Rao sekali lagi daripada Pertubuhan Minda dan Sosial Prihatin ingin memberi amaran yang saya terima. Satu dapat info tadi sejak semalam yang menyatakan puak DAP telah mengarahkan seluruh jentera Red Bean Army menyamar sebagai penyokong UMNO, penyokong PAS dan penyokong PPBM. Okey, apa tujuan mereka menyamar sebagai orang Melayu? Kenapa mereka menyamar sebagai penyokong PAS, penyokong UMNO, penyokong PPBM? Tujuannya, modus operandi mereka ialah untuk mencetuskan sentimen kebencian. Sentimen kebencian di mana mengeruhkan keadaan. Modus operandi mereka adalah untuk mengeruhkan keadaan bila pemimpin PAS mengeluarkan sesuatu kenyataan, baik di Facebook, baik di Twitter ataupun di mana-mana media. Tugas Red Bean Army ini adalah menuang api ke dalam kuali. Menuang api bermakna mereka akan menyamar sebagai orang UMNO dan mula hentam PAS mengatakan mereka ni pengkhianat muafakat nasional, mereka akan jadikan isu muafakat nasional. Isu muafakat nasional untuk hentam orang-orang PAS ni, sebab orang-orang PAS ni kononnya bermain di dua telaga. Ini adalah perkara yang paling serius yang PAS. Dan bila bab PPBM pula, kalau kita tengok bila kenyataan pemimpin PPBM mengeluarkan sesuatu kenyataan, kalian boleh melihat mereka berlogokan UMNO, berlogokan PAS dan mula menyerang PPBM dengan mengatakan PPBM adalah parti lemah, PPBM cuba menelan gajah, PPBM macam-macam. Jadi bila kita baca komen tu, secara automatik mencetuskan satu sentimen yang tidak kepuasan hati. Bila berlaku tidak kepuasan hati, apa yang berlaku? Mulalah bertelaga. Dan kita pula, pucuk kepimpinan pula, bermati-matian kena mempertahankan diri. Bukan. Dan begitu juga di page Datuk Seri Najib Razak hari ini yang cukup popular. Kalau kita tengok, banyak orang yang berlakon sebagai orang UMNO dan mula belasah PAS, belasah PPBM, mengapikan sentimen perkauman. Misi dan visi DAP pada PRU 15 ini adalah untuk memecahkan perpaduan di kalangan orang-orang Melayu. Dan mereka tidak akan menjadikan isu nasional. Mereka akan memfokuskan perhubungan di antara orang-orang Melayu. Kalau Melayu lemah, apa yang akan berlaku? Ini akan memudahkan DAP untuk menguasai keadaan. Jadi ini adalah modus operandi mereka. Dan kalau kita tengok sekarang pemimpin-pemimpin DAP amat mengurangkan sentimen menyerang pribadi. Mereka menukar modus operandi kalau kita teliti di Facebook maupun di Twitter. Dan kalau kita tengok para komentor, orang-orang komen yang di sana, mereka akan menggunakan ayat-ayat Islam, ayat-ayat Quran. Dan bila pembaca baca komen tu, terasa dan tersentak. Justru PRU 15 ni DAP cuba memfokuskan untuk mengalihkan, untuk menarik 35% penyokong Melayu, undi Melayu, 35%. Mereka telah hilang keyakinan terhadap amanah.
Amanah tidak lagi tunggangan mereka untuk untuk meraih sokongan orang Melayu lagi, sebab terbukti amanah gagal. Amanah telah gagal. Dan saya juga tidak tolak kemungkinan, parti muda yang belum didaftarkan lagi juga mungkin akan menggunakan, saya tidak memfitnah, mungkin akan menggunakan akan menjadi di bawah payung DAP dalam menarik pengundi muda Melayu dan China dan India seterusnya. Dan target mereka untuk PRU 15 ini 35% pengundi Melayu, 70% kaum India, 95% kaum Cina. Jadi mereka telah bersedia dan mereka pun telah melancarkan serangan untuk memperadakkan keadaan. Mereka tidak mahu parti kaum majoriti Malaysia di Malaysia bersatu. Mereka berpecah. Sebagaimana berlaku di PRU 14, mereka menggunakan Tun Mahathir. Kali ini mereka mengubah cara serangan mereka. Mereka akan berlakon seperti ahli UMNO, ahli PAS, ahli PPBN. Jadi saya minta kepada semua pucuk kepimpinan PAS, baik UMNO, baik PPBM, janganlah mudah melatah, janganlah mudah terpengaruh dengan komen-komen sial daripada pihak Red Bin Ami ni. Dan sebelum mengeluarkan sebarang kenyataan, eloklah diteliti dulu siapa komentor-komentor di bawah. Sebab kita memerlukan perpaduan ummah untuk membina negara yang maju. Kalau ummah tidak bersatu, kalau ummah tidak duduk meja rundingan, tidak mungkin negara kita ni boleh dibangkitkan, dimajukan semula. Justru saya minta pihak SKMM, JCOM, KDN, Polis Diraja Malaysia, pantaulah semua komen-komen di halaman Twitter, Facebook, Instagram. Pantau. Sebab kita tidak mahu berlaku lagi perpecahan yang drastik. Apa yang berlaku, sudahlah. Apa yang telah kita lalui selama ini, sudahlah. 22 bulan yang cukup perit, yang diperintah oleh, yang dikuasai oleh DAP, kita tahu bagaimana rakyat terima tempias dia. Kita tahu bagaimana rakyat menderita di bawah pucuk kepimpinan Pakatan Harapan dengan kebodohan Menteri Kewangan yang silap titik perpuluhan dulu, kita tahu. Jadi saya rasa tibalah masanya semua pemimpin PPBM, UMNO, PAS duduk semeja untuk membincangkan hala tuju pembangunan negara demi untuk Malaysia yang maju, demi untuk Malaysia yang baik, demi untuk Malaysia yang cemerlang dan gemilang. Kita perlu bina semula Malaysia kita ni yang telah ketinggalan di belakang Indonesia dan negara-negara lain di Asia sejak 9 hari bulan 5 2018 tempoh hari. Saya tidak rasa bersalah kalau pucuk pimpinan PAS, UMNO, PPBM berjabat tangan dan duduk semeja untuk membincangkan demi untuk negara, demi untuk nusa dan bangsa. Jadi sebagai kaum minoriti kaum India, saya bukan wakil kepada kaum India ataupun tak, tapi sebagai kaum minoriti, jika kaum majoriti berdamai adalah untung yang paling besar untuk kaum minoriti. Kami akan kami juga akan menerima habuannya kalau kalian semua bersatu. Jadi saya minta sekali lagi, saya merayu kepada pihak MCMC, SKMM, KDN, Polis Diraja Malaysia, JCOM untuk pantau
komentar-komentar di Facebook, komentar-komentar di Twitter yang cuba mencetuskan sentimen perkauman dan kebencian di kalangan umat. Majulah Malaysia, majulah Malaysiaku, perkasalah Malaysiaku, bangkitlah Malaysiaku, bangkitlah bangsaku. Sekian, terima kasih.